A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnia dan juga dengan hidayahnya, kita masih lagi diberikan kesempatan, diberikan kehidupan, diberikan kesenangan, diberikan usia untuk kita ini melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, sama ada dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan mudah-mudahan kita tidak mensia-siakan usia kita yang sedang kita lalui ini, dan juga mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi orang yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya. Okey, baik. Ada satu persoalan berkaitan dengan kita masih lagi dalam soal jawab USN. Jadi ada orang tanya, macam mana Ustaz adab ketika mana membaca Al-Quran, kan? Adab sebelum baca Quran, adab ketika baca Quran, kan? Dan adab selepas membaca Al-Quran. Jadi bagaimana keadaannya? Maka saya telah senaraikan ada 15 di sini, 15 adab ketika mana membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang ingin membaca Quran tak boleh suka-suka sembrono pegang Quran tiba-tiba baca, kerana dia adalah kalam Allah. Kalam Allah ni adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga ke akhir zaman. Oleh demikian, kita mesti membaca dengan tertib dan juga penuh beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama sekali, sebelum kita nak membaca Quran, disunatkan untuk membersihkan diri, berkumur, bersiwak. Siwak tu makna kata pakai sugi boleh. Kalau istilah hari ini pakai bau gigi lah, kan? Bau gigi lah, pakai bau gigi apa semua, bagi elok lah pembacaan kita apa semua. Yang keduanya, memilih tempat yang bersih dan utama, khususnya kalau di masjid, kan, apa semua, cari tempat yang elok, kan. Kalau kita ada di ruang rumah kita, ada satu tempat musola yang mungkin kita jadikan sebagai tempat untuk kita baca Quran, maka jadikannya tempat yang bersih, bentang sejadah elok, apa semua elok, gitulah, kan. Tak adalah kita tengok tempat tak bersih apa semua, kita pun nak duduk pun tak selesa apa semua. Jadi pastikan tempat kita itu tempat yang bersih dan sebagainya. Yang ketiganya, menghadap kiblat ketika mana kita membaca Al-Quran. Ini sunat, kan? Kita baca Quran menghadap kiblat, begitu, kan. Jangan kita membelakangkan kiblat. Walaupun ini tidak wajib, tetapi merupakan satu adab yang amat baik untuk kita lakukan sebelum kita membaca Al-Quran dan ketika kita membaca Al-Quran. Yang keempatnya, membacalah ta'awuz. Ta'awuz tu maksud kata membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada hasutan syaitan yang kena-rejam. Maklumlah, kadang-kadang tengah baca Al-Quran, datang pula telefon, tengah baca Quran teringat itu, masak tadi ke belum tadi apa semua, kan. Teringat pula selipar aku tak kat mana pula. Semua macam-macam. Dan tengah baca Quran tu lah, macam-macam datang dalam kepala otak, kan. Tak baca Quran tak ada pula datang. Jadi kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang seterusnya, yang kelima, khusyuk dan merenung makna. Jadi baca Quran ni bukan setakat baca Arab aja. Kalau boleh, kita ni mesti menjadi sahabat Al-Quran, iaitu boleh baca Al-Quran, faham makna Al-Quran, apa yang terbaca tu, tengok terjemahan apa semua. Dan yang ketiganya, kita boleh amalkan Al-Quran. Itu cara untuk menjadi sahabat Al-Quran, ya. Yang keenam, mengulang-ulang ayat supaya dapat direnung secara mendalam. Kalau ada part yang mana kita baca tu mungkin kita tak apa lancar, kita lancarkan balik sampai ada habis titik belakang ujung tu, ataupun tambah dia punya nombor tu, patah balik belakang, kan. Kita lancarkan. Ulang-ulang tak apa, tak ada apa gaduh nak kejar untuk khatam apa cepat, kan. Jadi yang penting kita baca dengan baik, itu yang lebih dituntut dalam Islam. Kemudian menangis dengan menghadirkan perasaan sedih. Ni saya tulis supaya kita ni
bila baca menghayati. Contoh bab kita baca surah An-Nur contohnya kan. Pada ayat yang ketiga itu berkaitan dengan ayat penzinaan apa semua, kita nak kena doa kepada Allah, kita baca tu supaya kita tidak menjadi orang yang tergolong dalam golongan itu. Jadi baca tu dengan penuh penghayatan dan sebagainya. Ya, baik. Kemudian baca secara tartil. Makna kata baca jelas. Baca jangan kelang kabut. Kan? Kelang kabut. Kalau kelang kabut dalam cerita Boboiboy tu sfera kuasa kan, tu namanya kelam kabut kan dalam Boboiboy the movie. Ini jangan baca pun kelang kabut, tengok cerita tu pun kelang kabut, kita pun kelang kabut baca Quran. Hendaklah baca dengan penuh penghayatan, relax baca kan, jangan kelang kabut baca ya. Baik, kemudian memohon rahmat dan meminta jauh daripada kejahatan dan siksaan ketika membaca ayat-ayat yang mungkin berunsurkan azab Allah apa semua. Kita datangkan penghayatan dalam diri kita, ya Allah, jauhkan aku daripada azab api neraka dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak menangis kalau kita tak faham makna? Sebab itu kita ni bukan orang Arab. Maka oleh kerana itu, baca juga terjemahan. Baca terjemahan dan kita boleh faham apa yang Allah nak sampaikan kepada hamba-hambanya. Baik. Kemudian tidak ketawa bising. Ada orang gitu sambil-sambil baca Quran sambil ketawa. Saya pun tak tahu apa benda yang lucunya kan. Jadi baca Quran tu jangan ketawa-ketawa kan, jangan bising-bising apa semua kan. Sambil-sambil sembang sambil baca Quran itu tidak beradab. Maka baca Quran mesti fokus. Kemudian membaca dengan salah satu daripada 7 qiraat. Baca tu dengan qiraat yang disepakati. Tuan-tuan yang mana mungkin baca, boleh baca tapi mungkin slow-slow baca, teruskan baca. Kalau langsung tak tahu nak membaca, carilah ustaz, carilah ustazah kan. Yang mana tuan-tuan yang mungkin nak belajar Al-Quran dengan tajwid, boleh hubungi saya, tak ada masalah. Saya sedia membantu, insya-Allah ya. Baik, kemudian membaca dengan masaf yang lebih utama daripada membacanya dengan cara hafazan. Kita ada yang kita hafalkan, surah Yasin kita hafal, Al-Baqarah kita hafal kan, masya-Allah tabarakallah. Tapi apatah salahnya kita buka baca kan. Kita nampak tulisan itu pun dapat satu pahala kan, pahala pandangan mata tengok ayat Quran kan. Bukan tak boleh kita baca apa kita hafal. Itu kalau tak ada Quran, tengah kita naik motor kan, atau apa benda yang tak hafal kita baca dalam tengah motor tu, tengah start motor on the way nak pergi KL pergi kerja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kita boleh baca kan. Apa yang kita dengar, yang kita hafaz tu kita boleh baca. Tapi kalau sekiranya kita tengah relax, duduk dekat meja, duduk kat sofa, duduk kat bilik apa semua, bukalah Al-Quran, lebih baik dan lebih beradab kita kepada Al-Quran ya. Baik, kemudian dianjurkan membaca secara berjemaah dan diharuskan secara bersilih ganti. Ini kalau ada anak-anak kan, isteri apa semua, baca. Okey, saya baca semuka dulu, awak pula sambung semuka. Along semuka, Angah semuka, Acik semuka. Sambung balik ayah pula, pusing gitu. Lebih seronok baca, betul tak? Daripada kita baca seorang-seorang, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Dah kita pun naik ngantuk lah sebab seorang-seorang baca. Kan? Jadi kalau kita nak wujudkan suasana membaca Quran, biar baca ramai-ramai, itu lagi seronok. Kemudian menggunakan suara yang kuat. Baca tu biar kuat sikit suara. Tapi kena ingat, kalau ada orang tidur, jangan baca kuat, makruh walaupun baca Quran. Sebab kita kena menghormati orang yang sedang tidur apa semua kan. Dan orang nak tidur kat sebelah tu lah, kita nak baca kuat kan. Waktu orang tak ada, kita tak baca kuat pula kan. Maka kena baca kuat kalau kita seorang-seorang, tak apa. Tapi kalau ada orang tidur, ada orang semayang dalam masjid, orang nak baca Quran juga kat sana tu kan, orang sini pun ada semayang, maka baca slow-slow tak apa kan. Baca tu masuk kuat ialah sampai kita dengar sendiri sudahlah kan. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengar sendiri apa yang kita baca, itu memang baik. Kemudian sunat mengindahkan suara atau melakukan baca Quran. Kalau baca, tuan-tuan ada ilmu taranum, baca Quran dengan penuh dengan penghayatan kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan bayatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallah. Tak apa, boleh kan, boleh bacalah dengan bayati, ras, nahwan apa semua, bacalah situ, tak ada masalah. Kerana itu cantik kan, kita ni mengalurkan bacaan dengan suara yang baik apa semua, Allah suka.
Tapi kalau sekiranya kita tidak mampu untuk mengalun-alunkan apa semua ni, nak belajar boleh silakan. Tetapi kalau tak mampu, baca macam biasa aja sudah memadai kan. Kerana kita boleh buka YouTube, tengok apa nama imam-imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Buka apa nama Masyari Rashid Al-Fasi kan. Oh masya-Allah, saya peminat lah. Saya memang suka cara baca saya adalah mengikut Masyari. Walaupun tak macam Masyari, tapi kita minat, kita boleh ikut supaya kita suka kan. Kita bila kadang kita hafal pun cara Masyari, so benda tu boleh lekat dan ingat dalam kepala kita. Maka itu tadi saya dah senaraikan 15 adab ketika mana kita membaca Quran. Sebelum baca Quran, termasuk jugalah mengambil wudu apa semua tadi. Kemudian selesai baca Quran, maka letakkan Quran di tempat yang tinggi. Jangan kita letakkan di bawah yang budak-budak boleh capai apa semua. Dan itu semua boleh menyebabkan Al-Quran mungkin dipijak oleh anak-anak main apa semua kan. So letak di bahagian tinggi dan muliakan dia kan. Dan juga jauhkan daripada mungkin rosak ke apa semua. Itu tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita memelihara mushaf ya, dan sebagainya. Baik, itu saja daripada saya, insyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian saya untuk adab membaca Quran ini dapat kita hayati dan fahami bersama. Dan mudah-mudahan menjadi satu amalan untuk diri saya dan tuan-tuan jugalah yang bertanya dan juga menyaksikan video ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.